اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي مست أيادي الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير الورى يا قمر سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan After Hours dari Masjid Al-Istighfar. Hari ini kita akan mendengarkan tazkirah dari Al-Fadil Ustaz Zarif Abdul Wahab yang bertajuk Jangan buka aib orang, jangan dedah aib sendiri. Marilah sama-sama kita mendengarkan tazkirah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami waladi adnan nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, para penonton di luar sana, dapat kita bertemu lagi sekali di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dengan memberikan kita kesihatan, keafiatan, dapat beribadah dengan berpuasa di siang hari, dan kita meningkatkan ketakwaan kita dan ibadah kita di malam harinya dengan tarawih, walaupun di mana sahaja, walaupun ianya kalau di dalam rumah berjemaah dengan ahli keluarga. Dan semoga Allah SWT memberikan kita nikmat dapat berqiyamul lail, bermunajat pada Allah SWT di malam hari. Maka terimalah salam muhibah, salam ahli syurga, salam Ramadan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara iman dan Islam kita,
ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita, jiran-jiran kita. Dan buat ahli keluarga kita ataupun teman-teman yang bertugas sebagai frontliners ataupun foreign workers yang daripada orang Islam ataupun tidak, agar diberikan kesejahteraan, keafiatan dalam mereka ni melakukan tugas dan diberikan kesejahteraan dan keselamatan daripada ditimpanya musibah ataupun penyakit. Ya. Mari kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah dengan segala niat yang baik ada dalam mata ibu-ibu, ayah-ayah masing-masing teman-teman kita, dan agar Allah SWT dengan niat surah Fatihah tadi itu menerima segala amalan kita di siang hari dan solat tarawih kita. Lihadhi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا عامرا وقلبا خاشعا وصحبة صالحة وشفاء من كل داء وشفاء من كل مرض وشفاء من كل وباء ورفاعا من البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منهما وما بطن. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat Kau muliakan kami, ya Allah, di malam seperti malam-malam ini, ya Allah, Engkau bangkitkan jiwa kami di malam ini dengan penuh pengharapan agar kami sentiasa mendekatkan diri kami padamu, ya Allah, di bulan seperti bulan ini, bulan Ramadan. Ya Allah, di saat Engkau muliakan kami dengan berikan kesejahteraan, keafiatan buat tubuh badan kami untuk berpuasa kerana-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, terimalah segala amalan kami, segala perbicaraan kami di hati kami, munajat kami, ya Allah, doa kami, ya Rahman, di bulan ini, ya Allah. Ya Allah, memperelokkanlah akhlak-akhlak kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, isteri dan suami kami, ya Allah, di bulan seperti ini, ya Allah, agar kita sentiasa menjaga puasa kami, ya Allah, menjaga ahli tubuh badan kami daripada melakukan segala kemaksiatan, segala kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami di saat ini, ya Allah, Engkau muliakan pada kami ini dengan bulan Ramadan. Oleh itu, ya Allah, jangan biarkanlah kami, akhlak-akhlak kami buruk, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami mohon padamu, ya Allah, agar diberikan pada kami ini ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh yang disusuli daripada ilmu tersebut. Kurniakan kepada kami lisan, lidah yang sentiasa berzikir, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya Allah, dapat khatam dengan mudah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami juga, ya Allah, hati yang sentiasa tunduk padamu dalam perbicaraan kami, dalam ibadah kami, dalam kami bermuamal dan kami bergaul dengan manusia, ya Allah, agar sentiasa tunduk padamu dengan penuh pengharapan, dengan penuh rendah diri kami padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan pada kami juga, ya Allah, kesejahteraan, keafiatan dan penyembuhan daripada segala penyakit yang wabak yang ada di dunia ini, ya Allah. Andai kata itu adalah ujian pada kami, jadikan kami antara orang yang bersabar dan menempuhi dengan kesabaran, ya Allah. Ya Allah, sekiranya kami diberikan ujian tersebut, maka berikanlah kesembuhan-Mu, ya Allah.
dari tempat lain untuk kami mengadu hanya padamu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat Engkau muliakan pada kami ya Allah dengan nikmat hidup, dengan nikmat beriman padamu, dapat kami beramal. Oleh itu ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, dapat lagi sekali kita bertemu. Dan dalam ruangan ini, amanah yang diberikan oleh teman-teman saya di Masjid Istighfar untuk kita bicarakan satu topik yang amat penting, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana bulan Ramadan kita tahu adalah kemuliaan yang Allah berikan pada umat Islam. Ya, barangkali ada kata, Ustaz, umat Islam saja ke? Barangkali umat-umat yang terdahulu pun pernah berpuasa, tetapi kita ni sebagai umat yang terakhir, umat dakwah, umat mujabah dan umat dakwah. Maksudnya kita ni dapat beramalkannya dengan hakikatnya. Hakikat puasa itu dapat kita kecapi sama-sama. Itu yang kita inginkan. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya firman Allah SWT memanggil kita dengan panggilan yang indah. Wahai orang-orang yang beriman. Kerana orang-orang yang beriman saja dapat mampu menerima perintahnya dan segala larangannya kita dapat cegah. Maka bila dipanggil dengan panggilan yang indah, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti diwajibkan umat yang terdahulu. Jadi barangkali kita ada yang bertanya, Ustaz, apa bezanya kita ni orang yang dengan kita, antara kita dengan orang lain apabila orang lain berpuasa ataupun menahan lapar dan dahaga? Ya, barangkali untuk diet, untuk nak kuruskan badan, ataupun sebelum nak pergi mana surgery nak kena puasa, kan, nak kena tak boleh makan dan minum. Apa bezanya puasa kita dengan mereka? Menahan lapar dan dahaga. Ketahuilah ibu-ibu, ayah, apabila kita lakukan ibadah puasa, kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita capaikan nikmat ketakwaan, kita dapat dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hakikat puasa di sebalik puasa ini ada bukan setakat secara zahir, bukan dalam peringkat yang pertama seperti sebagaimana Imam Ghazali sentuhkan, iaitu puasa tu kalau sekiranya dia dapat menahan lapar dan dahaga, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua untuk kita memahami hakikat puasa ialah kita dapat mendidik jiwa kita, jiwa raga, pendengaran kita, pandangan kita, mulut kita, tangan kita dalam ketaatan. Itu yang kita inginkan. Ya. Jadi dalam ruangan ini, bila kita nak bicarakan tentang puasa, bukan setakat lapar dan dahaga, nak mendidik kita punya tubuh badan kita ikut serta puasa, menahan daripada melakukan segala buruk, kemungkaran, dosa. Nah, peringkat yang ketiga, supaya kita dapat apabila menghadapi Allah SWT, senang kata bila kita cakap pasal hakikat puasa, ya, rahsia puasa, iaitu kita dapat lakukan kerana Allah SWT, akan dapat dalam masa sama kita mendidik hati kita. Kita dapat bertemu dengan Allah dengan jiwa yang bersih, hati yang bersih. Kita buat kerana Allah SWT. Ibu-ibu, ayah-ayah, jadi tajuk yang diberikan yang sepatut saya kupaskan hari ini ialah, ya, kalau kita nak faham apa itu takwa, membawa diri kita dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, di siang hari kita menahan lapar dan dahaga daripada waktu subuh sampailah maghrib, dan kita bangunkan malam itu dengan tarawih dan munajat di waktu sepertiga malam, kita qiyam. Hasilnya apa? Kita nak capai ketakwaan, kita nak dekatkan diri pada Allah, kita dapat melakukan apa yang diperintahnya dengan indah, dengan senang, dengan lengkap, dan kita meninggalkan segala larangannya sejauh mana yang kita mungkin, kita mampu. Jadi apa tajuknya yang saya nak sampaikan? Kita nak rasakan ketakwaan itu melalui satu bab, iaitu tajuknya ialah jangan kita sampai di bulan Ramadan ini senang buka aib orang.
Jadi pesanan di sini ialah tajuk yang diberikan pada saya oleh teman-teman saya, jangan buka aib orang. Jangan kita ni senang melihat kekurangan orang, apa yang ada di dalam saudara kita, lalu kita hebohkan. Kita hebohkan, dalam masa yang sama kita sudah mendedahkan aib kita sendiri. Di saat kita ni melihat kekurangan dalam saudara kita, kita terlupa yang mana kita ni nak tegur dia, atau kita ni nak dalam apa niat baik sekalipun. Kalau dia niat nak tegur dengan cara baik, alhamdulillah. Kalau dia tu mengambil langkah dengan menghebohkan, dia sudah lupa yang dia tu mendedahkan aibnya sendiri. Macam mana Ustaz? Di saat Allah SWT di dunia ini memandang kita dengan rahmat, dan kita mohon pada Allah SWT agar kita dipandang dengan rahmatnya. Kerana apa? Kita ni tahu kita ni tak terlepas daripada dosa. Kita tak lepas daripada noda. Dosa dalam bentuk apa sekalipun yang kalau kita lakukan dengan secara terang-terang ataupun secara senyap-senyap. Dan tentunya yang senyap-senyap Allah SWT tahu. Yang terang-terang pun kadang-kadang manusia lain tak dapat lihat. Dosa yang kita lakukan dengan terang tu orang lain tak dapat lihat, tapi Allah tutup. Allah tak mahu bukakan aib ke seseorang hamba itu. Jadi kita sebagai manusia di bulan Ramadan, kita ni harus mengambil langkah agar jangan kita, kalau berhadapan dengan saudara kita di bulan Ramadan ini ataupun di luar bulan Ramadan, lebih-lebih lagi dia kalau dalam bulan Ramadan, kita ni seharusnya lebih senang dengan saudara kita ni. Kalau kita dapat lihat dia buat satu kemungkaran, melakukan satu keburukan, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Bukan kita dah tahu aibnya, keburukan yang kita hebohkan, kita sebarkan. Tidak, kita ambil langkah untuk menegur sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, iaitu apa dia? Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di kalangan kamu yang melihat satu kemungkaran. Mungkar di sini bukan di sini mungkar perkara yang bukan yang macam ada khilafnya, bukan mungkar yang tak ada sanksi. Baik. Jadi dia buat lakukan kemungkaran depan kita, kita tegurlah dengan cara apa Ustaz? Pertama, falyughayyir biyadihi, dengan tangan. Kalau kita mampu cegah, kita cegah. Bang, tak boleh buat macam ni bang, silakan, kita tegur, kita berani, silakan. Kalau tak mampu, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' falyughayyir bi lisanihi, maka kita tegur dengan lidah. Kalau tak mampu juga, maka falyughayyir bi qalbihi, kita cuba tegah, kita cuba tegur saudara itu dengan hati kita. Kita ada rasa macam tak mampu nak tegur dengan lidah, kita doakan dia yang baik, dan kita sekaligus kita ingkar terhadap sesuatu perkara yang buat ni, alamak dia ni buat tak betul, kita simpan, kita terus menutupi keaiban dia, kita doakan terbaik untuk dia. Bukan dengan kita ni ambil video, kita sebarkan. Bukan. Jadi sesuai tajuknya tu dengan ayat yang saya ingin bacakan, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat yang 12. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat yang saya bacakan dalam surah Al-Hujurat panjang, tapi yang ingin sampaikan, ingin intipati yang saya ingin sentuh ialah ayat di mana kita sampai pada ayat wala tajassasu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah panggil kita dengan panggilan yang baik, yang indah, sama macam ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Baqarah. Sebelum diturunkan kewajipan berpuasa, dipanggil dengan panggilan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu, kerana hanya orang beriman yang mampu buat dengan yang sebaik-baiknya dengan sehakikat puasa tersebut. Maka dalam ayat ini Allah SWT panggil kita, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu,
Jauhkan diri kamu, ya, dengan melakukan daripada kebanyakan daripada sangkaan. Jauhkan diri kita daripada menghadapi kesangkaan yang banyak. Inna ba'da dhanni ithmun. Kenapa? Supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya, kalau di sini dikhabarkan dengan sebahagian, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Habis Ustaz, ada tak sangkaan yang dapat pahala? Sekiranya kita berbaik sangka terhadap seseorang. Dan lagi-lagi kalau kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam lingkungan yang baik. Tapi di sini, kerana kebanyakan permulaan dosa antara kita dengan sesama jiran kita, teman kita, isteri anak kita, dengan orang, ya, bermula dengan sangkaan. Okay, when you have a good thoughts about people, insyaAllah Allah have a good thoughts on us, and they will have a good thoughts on us, insyaAllah. Baiklah, jadi ayat tadi lalu dah cakap pasal buruk sangka tu ada dosa. Ayat lepas tu wala tajassasu. Kerana kadang-kadang bila kita ada buruk sangka, kita dah mula nak mencari aib orang, kita nak mencari keburukan orang, kekurangan orang, daripada sudut fizikal ke, apa yang dia buat sampai dia kaya ke, apa yang dia buat ni sampai ni orang panggil dia ni baik sangat ke, kita nak dedah dia punya keburukan. Wala tajassasu, jangan. Dan ayat ini dengan secara terang-terang ditegah oleh Allah SWT, jangan, wala. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan dan keaiban orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah setengah kamu daripada kamu mengumpat setengahnya yang lain. Maksudnya kita ni kalau dah sampai dah tahu keburukan orang, dia tu senang nak bicara pasal orang. Maknanya cakap belakang, ya, itu riba lah. Jadi kalau cakap pasal riba, memang ada tegahan daripada Rasulullah SAW, walaupun perkara itu perkara yang baik. Kalau perkara yang baik, dikatakan kalau kita sebut tentang hal orang itu, walaupun perkara baik itu dah riba, apalagi kalau apa yang disampaikan kepada orang tentang diri seseorang, kalau itu bukan yang benar, ternyata apa yang disampaikan itu tak benar, makanya dia sudah terjatuh dalam lingkungan orang yang sudah, orang kata apa, menuduh. Okay. Sebab tu dah sampai ke tahap fitnah lah. Wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih buruk lagi daripada orang melakukan pembunuhan. Baiklah, kerana dia dapat membawa kita kepada satu kencah dosa, satu dosa yang lain ke satu dosa yang lain. Kalaulah tadi dah perintahkan kita jangan buruk sangka, takut apa nanti kita ni senang mencari keaiban orang, lalu boleh membawa kita kepada kita ni cakap belakang orang. Jadi gambaran yang selepas itu Allah SWT sebut dalam surah Hujurat, ayuhibbu, adakah di kalangan kamu senang untuk makan daging, ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, kita senang nak makan makanan yang daging teman kita, ya, kita ni setelah dimati. Maksudnya, adakah kita ni senang untuk memakan daging saudara kita sendiri setelah dia mati? Sudah tentu kalau kita ni lakukan perkara ngumpat, itulah gambaran dia. Maka sudah tentu kita rasa jijik, kita rasa tak suka. Itu gambaran dia. Jadi kena hati-hati. Kalau cakap pasal mayat, bangkai, tak nak sentuh. Sama jugalah kalau kita lihat dalam musim bulan Ramadan, kan kita ni bekas makan orang, kita boleh tak nak sentuh. Jadi hati-hati ibu ayah. Padahal itu makanan rezeki. Kalau kita ni nak ajak anak-anak kita untuk tidak membazir, kita kena hatikan anak-anak kita jangan membazir. Pertama, bila buka tu pastikan dia makan apa yang ada, tak cerewet. Lalu kemudian yang kedua, dia bila dah makan, habiskan. Pasal apa? Kalau dia tak sanggup habiskan, kita ni tak nak, orang kata apa, kita ni rasa jijik, kita rasa macam geli nak makan bekas orang. Jadi cara penyelesaiannya ialah kita ajar anak kita untuk makan habis. Baiklah, kita patah balik. Jadi Allah SWT perintah di ayat yang terakhir, wattaqullah, dan kamu sepatutnya bertakwa pada Allah SWT dengan meninggalkan perkara-perkara ini. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah SWT menerima taubat seseorang itu dan amat mengasihani terhadap seseorang. Baiklah, jadi
Dalam masa yang sama, kita sudah bicarakan ayat ini, jangan kita mengintip, kita mencari-cari keburukan orang. Kerana itu antara perkara yang buruk dan barangkali kalau kita lakukan sedang kita berpuasa. Macam mana kita ni, macam tadi saya katakan tadi, orang tu berpuasa tapi tubuh badannya tak ikut puasa. Mencari keburukan orang. Lalu dia tu menyebar dengan mulut. Okey? Habis kalau dia tak gunakan, habis orang lain pun dah ikut serta, dah terjebak dengan pendengaran, dia tak puasa pendengarannya. Lepas tu kita pula kalau orang tu hantar video, hantar apa, dia senang forward dengan jari. Masya Allah. Jadi kesemua anggota badan kita ni tak ikut berpuasa. Itu kita tak nak lah. Maka kita rugi. Jangan sampai macam apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Musnadnya apabila hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya apa? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Jadi berapa ramai orang, kam min sha'imin laisa lahu, tak ada dapat pahala puasanya itu, min siyamihi, puasanya itu tak dapat apa-apa melainkan dia rasakan lapar saja. Senang kata, dia ni ikut puasa tapi pahala tak ada. Kerana sudah gugur pahalanya kerana dia anggota badannya tak ikut puasa. Wa kam min qa'imin, dan berapa ramai orang yang mendirikan malam di waktu malam, laisa lahu min qiyamihi, dan tidak mendapatkan meraihkan daripada solat malamnya itu melainkan mengantuk, merasa mengantuk. Dia cuba mengengkang matanya daripada mengantuk tapi dia tak mengantuk. Maknanya kalau dia solat malam tapi masih lagi nak buat keburukan, maka takut-takut pahalanya tu hilang. Jadi kita hanya dapat meraihkan penat lelah ketika kita tahan lapar, dan kita ni ketika penat lelah menahan ngantuk. Jadi kena hati-hati ibu-ibu ayah. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita nak berpuasa ni, kita nak menjaga puasa kita. Jadi pertama sekali saya katakan tadi, kita harus berbaik sangka dengan saudara kita. Kerana itu permulaannya. Yang kedua, jadi bila adanya berita tentang saudara kita, maka kita ni sepatutnya ceklah dulu. Kita harus analisa, kita kena cek ini sumber ni daripada mana, siapa ni yang sampaikan berita ni. Lagi-lagi kalau bab ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, jangan sampai senang kita ni melatah, sampai senang kita ni bicarakan yang tidak tentu hal, kita ni senang melatah, dan kita tu sudah melimpahkan tumahan tanpa kita nak usul periksa dahulu. Kita cek dulu. Jadi pertama, kita dah bersangka baik. Kalau ada berita, kita cek. Sekiranya perihal berita itu dalam bentuk kebaikan, kita tumpang gembira dan kita cuba menyebarkan kebaikan tersebut dengan orang lain. Contohnya apabila kita tahu dia ni dapat rezeki kerana dia banyakkan amal sedekah, dia ni, kita tahu jiran kita ni senang ampunkan dosa orang, dan dia ni dapat bersedekah dengan orang lain, maka kita dah tahu, rupanya dia dapat rezeki kerana dia buat baik, kita pun ikut serta. Maknanya jangan sampai kita tu, orang kata apa, nak berhasad dengki pula. Kita pun nak macam kekayaan yang dia dapat rasakan, tapi tak tahu apa yang dia buat sebelum ini. Bila kita dapat tahu, kita lakukan, kita amalkan, dan kalau kita dapat formula tu baik untuk diri kita, kita sebarkan pula. Itu yang sebaiknya. Itu perkara yang pertama. Maka kalau sekiranya berita itu ada kena-mengena dengan keburukan ataupun ada kena-mengena dengan kesusahan, sepatutnya kita turun padang, kita bantu saudara kita. Kerana hadis yang akan saya bacakan, ibu-ibu ayah, bila bab kalau kita ni berhadapan dengan saudara kita sendiri, jadi kita cakap pasal puasa, memang itu hak Allah antara kita dengan Allah SWT. Sebab tu pahalanya sangat luar biasa apabila seseorang tu berpuasa di bulan Ramadan. Tak ada orang lain tahu yang kita ni berpuasa kerana siapa. Tak ada orang yang mampu cakap, Zarif, kau ni puasa ni kerana manusia lah, kau kerana bangun siang, isteri kau kejut, jadi kau boleh bangun, kerana itulah kau boleh puasa. Tak ada orang boleh cek dan menyoal hati kita, kita ni buat kerana siapa. Sebab itu Allah SWT dalam hadis Qudsi katanya dalam perihal pahala puasa,
wa ana ajzi bir. Hanya Allah SWT tahu kadar puasa kita, baik buruknya, tinggi macam mana, dan hanya Allah saja tahu. Sebab tu itu antara Allah dengan kita. Tapi kalau kita dengan manusia, kita kena hati-hati ya. Takut kita ni berpuasa dengan Allah, nak pahalakan Allah, tapi kita dengan manusia, kita sudah menzaliminya. Sebab itu hadis yang saya akan bacakan, saya bacakan terus. Apa dia hadis itu? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi Imam Muslim riwayatnya datang daripada Abu Hurairah, tapi Imam Bukhari datangnya daripada Abdullah bin Umar. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah SAW pernah berpesan, Al-Muslimu akhul Muslim. Orang yang Muslim, seorang Muslim adalah saudara bagi saudara Muslimnya. Kita ni bersaudara. Dalam hal ini Imam Ibn Hajar Asqalani kata apa? Barang siapa kalau dia angkat sumpah dan kalau dia bersumpah tentang persaudaraan, aku ada saudara, padahal dia tak ada adik dan tak ada abang. Tapi dimaksudkan dia itu ialah, dalam dia punya sumpahan dia tu ialah, aku ada saudara seiman, seislam. Maka dia tidak la yahlif, dia tidak tak melanggar janji ni lah, tak melanggar sumpahan dia. Wallah alam. Maksudnya di sini saya nak sampaikan, kita ni dengan orang Islam bersaudara. Satu, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, dan dia tidak menzalimi saudaranya itu, mengambil hak dia, apalagi kita menzalimi dia. Dan wala yuslimuhu, dan kita tak serahkan dia ni kepada musuh pun. Ataupun kalau dia dalam tengah susah, kita lepaskan, kita lari daripada dia, kita serahkan dia kepada musuh ataupun kepada orang-orang yang sedang ada masalah dengan dia. Bahkan Rasulullah berpesan, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, dan barang siapa yang dapat meneraikan, membantu hajatnya, menunaikan hajat dia, saudaranya itu, kan Allah fi hajati, dan Allah SWT pasti akan membantu di saat kita ni berhajat, kita ni ada hajat dengan Allah SWT. Dalam lafaz Imam Muslim, riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, katanya apa? Barang siapa, ya, wallahu fi aunil abdi, dan Allah tu dalam pertolongan seseorang hamba, makanal abdu fi auni akhi, selagi mana seseorang hamba itu, kita ni semua hamba Allah SWT, selagi mana kita ni hamba Allah SWT membantu saudara kita. Di saat kita membantu saudara kita, Allah akan datang bantu kita. Sebab itu art of helping, art of giving. Kita tu bila kita bantu orang, Allah akan bantu kita, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, dalam bulan Ramadan kita mempertingkatkan kita punya sedekah, kita punya ihsan dengan manusia. Kita ni tingkatkan kita punya kebaikan dengan manusia lebih daripada bulan Ramadan. Silakan supaya nanti bila keluar daripada bulan madrasah Ramadan, kita ni lebih senang berbaik dengan orang. Wallahu alam. Ya, jadi kita sama-sama doa agar Allah SWT berikan kita kekuatan, dapat kita ni bantu saudara kita. Jadi kalau boleh bantu, silakan. Wa man farraja an muslimin, dan barang siapa dapat meleraikan daripada seseorang muslim itu segala permasalahan dia, kurbatan, farajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah, Allah SWT akan pasti leraikan segala kesusahan dia di hari kiamat. Kesusahan yang mana ada kesusahan yang lain di hari kiamat. Dan penutup hadis ni sangat cantik. Kalau kita ni tak mampu nak bantu, tak mampu nak tolong, tak mampu nak leraikan masalah orang, waman satarahu musliman, barang siapa, waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim itu, satarahu Allahu yaumal qiyamah, Allah SWT pasti akan menutupi aibnya di hari kiamat. Di dalam riwayat Imam Tirmizi, Allah SWT akan menutupi aibnya di dunia lagi dan di akhirat. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, kalaulah termasuklah diri saya, ni pesanan untuk diri saya, barangkali saya ni banyak senang bercakap pasal orang. Saya ni cakap pasal orang ni, barangkali saya ni ada rasa dendam ke, ataupun rasa buat salah dengan orang ke. Kita ni kalaulah tak mampu nak menutupi aib seseorang itu, Allah akan buka aib kita sendirilah. Kalau Ustaz Sadiq ni, saya ni sendiri senang cakap pasal orang, melainkan Imam Ibn Hajar Asqalani bila menerangkan hadis ini, kalau sekiranya dia tu mampu menutupi aib seseorang, kalau dia dalam bab mungkar,
kita kena tegur. Tapi dengan adabnya lah, dengan cara-cara yang tertentu, dengan penuh ihsan, dengan penuh hikmah. Tapi kalau tak mampu, seperti saya katakan tadi, kan, kita gunakan dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itulah selamanya ataupun peringkat yang paling rendah dalam iman kita, bila kita tak mampu nak merubah seseorang dengan kata-kata ataupun pergerakan. Jadi dalam bab nak menegur, kalau dia buat mungkar, silakan kita kena tegur. Tak boleh kita tutup aib dia. Dia buat satu keburukan dalam bulan Ramadan, kita tegur. Tetapi kalau tak mampu, kita tutup. Jangan sampai kita hebohkan. Kita ambil gambar snapshot, kita hantar orang-orang ni apa tu tak puasa di siang hari, makan di tengah jalan, contohnya lah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi hadis ini sangat indah ibu-ibu ayah. Penutupnya iaitu waman satara muslimah, dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah SWT di hari kiamat akan menutupi aibnya di hari kiamat. Itu kalau sekiranya dia melakukan menutupi aib seseorang muslim. Ini hak dia dengan manusia lah. Dalam riwayat Imam Tirmizi katanya, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Okey. Dan pesanan saya, kalau kita ni tak mampu dalam bab ini, bila kita ni tak mampu nak tegur, tak mampu kita nak bantu, kita ni jangan heboh. Kita sepatutnya tutup aib orang. Itu pesanan nombor 3. Jadi pertama apa Ustaz? Kita ulang balik, nak dekat habis ni. Yang pertama, kita bersangka baik. Yang kedua, bila dah tahu ada berita, kita check betul tak berita itu. Kalau sekiranya berita itu berita yang baik, kita tumpang gembira. Kalau sekiranya berita buruk, dalam bentuk buruk, kita nasihat dia, kita sama-sama bersabar dengan dia. Kalau dia buat keburukan dalam bab hal buruk, kita tegur. Tak mampu tegur, nombor 3 apa? Bila tak dapat nak tegur, janganlah heboh. 3. Yang terakhir, iaitu kalau Ustaz, saya tak boleh juga Ustaz, saya senang dengan bertasbih dengan handphone, maka berdiam diri. Tak mampu nak tegur, kita ni dah nak cuba hiburkan, kita ingat pesanan nombor 4, berdiam diri. Kerana Rasulullah SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah SWT, ada rasa takutnya hadirnya Allah SWT dalam diri kita, dan sekiranya dia masih lagi ingat ada hari kiamat, falyaqul khairan, maka kita dalam perbicaraan kita, bicaralah yang baik-baik. Kalau kita nak lakukan sesuatu, kita buat perkara yang dengan baik-baik. Dan kalau tak nak, aw liyasmut, sama ada dia buat cakap baik ataupun berdiam saja. Jangan kita heboh-heboh. Sudah. Nombor 5, ada nombor 5 Ustaz. Nombor 5, kita ulang balik. Kalau tak mampu, kita ulang kembali pada prosedur nombor 1. Kalau tak mampu juga, kita ni dah tak boleh nak berdiam Ustaz. Tak boleh kita nak stop daripada nak sebarkan, kita nak heboh ni. Kita tak boleh diam. Kita ingat kembali pesanan nombor 1, kita cuba bersangka baik dengan saudara kita. Ibu-ibu ayah, saudara saya. Jadi pesanan saya di bulan Ramadan ini, sama-sama kita ni berpuasa, ya, dengan sepenuh jiwa kita dan hati kita dan segala tubuh badan kita ikut puasa, supaya kita dapat menegah, kita cuba menjauhi segala larangannya, dan kita jangan sampai jatuh ke dalam kencah dosa demi satu dosa ke satu dosa, dengan bermulanya kita bersangka buruk, lalu kita cuba mencari aib orang dan kita hebohkan hal orang itu, dan kita sudah bercakap, kita sudah menyebarkan fitnah. Jadi caranya bagaimana? Ikutlah 4 langkah tadi. Kita bersangka baik. Yang kedua, kita tu bila ada berita yang bergembira, kita pastikan dia tu sama-sama kita ikut gembira, dan kita boleh sebarkan rahmat. Rasakan rahmat di sebalik berita gembira. Dan kalau sekiranya berita buruk, kalau dia buat buruk pun sekali macam mana pun, kita janganlah, orang kata apa, kita mampu tegur, kita sila tegur, atau kita menasihati. Sama-sama kita rasakan kesusahan tersebut. Sebagaimana dalam bulan Ramadan, bila kita berpuasa, kita antara hikmahnya, kita ingin rasakan kesusahan saudara kita yang tak ada makanan. Jadi perkara yang nombor 3, kalau tak mampu nak tegur, jangan kita heboh. Nombor 3. Nombor 4 ialah kita berdiam diri saja. Kalau tak mampu nak, orang kata apa, takut kita ni heboh dalam perkara yang buruk, kita berdiam diri saja. Maka
sama-sama kita mohon pada Allah SWT agar sentiasa menerima amalan kita di bulan Ramadan, menerima puasa kita, menerima ibadah kita di malam hari bersama ahli keluarga kita. Di saat kita pastikan ada hidangan dan ada suapan untuk berbuka puasa untuk ahli keluarga, itu ibadah. Bila kita berbaik dengan ahli keluarga kita, itu ibadah. Kita pastikan cukupnya makanan, minuman di atas meja mereka, itu ibadah. Dan bila kita dapat sama-sama solat berjemaah, itu ibadah. Jadi ibadah bukan saja dengan adanya masjid, pembukaan masjid. Bila masjid tutup, kita tak boleh beribadah. Kita tetap harus beribadah agar Allah SWT, kita minta agar pada Allah SWT agar kita sentiasa beribadah, walaupun dalam saat kita ni barangkali pilu, sedih kerana penutupan masjid, tak ada masalah, kerana orang Islam beribadah di mana saja dan bila mana sahaja dia senang dengan Allah SWT. Bila kita ni mendapati Allah dalam ketika kita senang, insya-Allah kita akan dapati, kita akan jumpa Allah ketika kita dalam susah. Semoga Allah bantu kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang itu baik yang datangnya daripada Allah SWT dengan izinnya, maka segala kekurangannya dalam penyampaian saya adalah datang daripada diri saya. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ada ataupun ada menguris hati teman-teman, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita sama-sama doa hingga kita berjumpa lagi di masa yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah dia tazkirah dari Al-Fadhil Ustaz Zarif Abdul Wahab yang bertajuk Jangan buka aib orang, jangan dedah aib sendiri. Ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga pada bulan Ramadan ini. Selain makan dan minum, kita harus menjaga kata-kata kita, menjaga hati kita. Apa yang dinasihatkan oleh Ustaz tadi, yang pertama, haruslah kita berbaik sangka. Kerana apa? Kerana putus talian selalunya berlaku di atas sebab salah sangka. Yang kedua, seandainya kalau kita dengar berita pasal saudara kita, kita cek dulu, jangan melatah, jangan terus sampaikan. Akan tetapi seandainya berita itu berita yang baik, berilah kita sampaikan dengan niat untuk meraihkan amalan itu dan untuk memberi galakan kepada teman-teman kita untuk melakukan yang sama. Yang ketiga, nasihat Ustaz, seandainya kita dapat berita yang kurang baik tentang saudara kita, haruslah kita cuba untuk menegurnya atau menasihatinya. Akan tetapi seandainya dengan menegur atau menasihatinya akan membuka aibnya atau memalukannya, hendaklah kita ikut nasihat Ustaz yang keempat, iaitu berdiam diri. Berdiam diri itu lebih baik daripada kita menjatuhkan ataupun membuka aib seseorang itu. Sama-samalah kita menutup aib di antara satu sama lain. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aib kita. Sama-sama kita mempermudahkan urusan orang-orang lain. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan kita juga. Baiklah, kita akan kembali selepas iklan ini. Ramadan is a month of hope. A sacred month where Muslims around the world will have to observe fasting from dawn to dusk. Allah has mentioned in Surah Al-Baqarah verse 185, which means Ramadan is the month in which was sent down the Quran as a guide to mankind and also clear signs for guidance and judgment between right and wrong. Time for self-discipline in our ibadah. Let's do extra solat, let's do extra zikir. Increase your good deed by giving charity. Strengthen your relationship with Allah Subhanahu Wa Taala. Our devotion to Allah in the month of Ramadan should not only limited to salat and fasting. It should be reflected also in the form of actions, words and intentions. A month of repentance, reflections, asking forgiveness. A sacred month that is chosen by Allah Subhanahu Wa Taala to train believers to control their desires and enhance their spirituality. A month that teach us to have compassion,
toward others. Even though we'll be welcoming and celebrating Ramadan in this COVID-19 time, It does not dampen the spirit to observe fasting month by observing and celebrating it with your loved ones at home. Ramadan is here. Are you ready? Puasa! Batal kita! Hei, dah mau mandi oh. Mau mandi buat apa ke apa? Buat telinga. Dah. Nikmat weh. Weh, besar weh. Aku puasa. Batal ke tak? Batal ke tak? Bro, cara awak korek telinga je saya dah geli lah. Macam inilah, kalau korek telinga macam gitu yang awak buat, dia boleh membatalkan lah. Memang muka awak pun membatalkan lah. Memang batal puasa kalau betul-betul sengaja dalam kan. Lagipun kita dah discuss dulu yang dimana kalau kita betul-betul sengaja masukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, termasuk telinga, batal. Jadi bagi adik tu, selamat berbuka puasa. Pada malam ini kita akan mendengarkan bacaan surah Al-Mutaffifin dari Ustaz Maznan Harun. Surah Al-Mutaffifin bermakna golongan mereka yang curang. Ia merupakan surah yang ke-83 dan mempunyai 36 ayat dan termasuk di dalam golongan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Apa yang dimaksudkan dengan curang di sini adalah secara ringkasnya mereka yang menipu dalam pertimbangan dalam soal perniagaan. Surah ini dimulakan dengan ancaman ke atas orang-orang yang curang atau menipu dalam pertimbangan dengan siksaan yang pedih. Dan menariknya surah ini, ia membicarakan tentang hal-hal yang mungkin berlaku di sekitar kita, di mana kadang-kadang kita tengok orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sering diketawakan ataupun diejek apabila mereka membuat amal-amal yang soleh. Hal ini akan menjadi terbalik apabila kita di hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang mengertawakan orang-orang beriman ini akan sedar apa yang diberitakan oleh mereka suatu ketika dahulu itu adalah benar, dan pada masa itu sudah pun terlambat untuk mereka bertaubat kerana siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala telah pun disediakan. Marilah kita sama-sama mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari Ustaz Maznan Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي السجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم
عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون